نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Allah sekalian, alhamdulillah kepada Allah SWT yang maha rahmat dan kasih sayangnya dapat kita berkumpul pula. Kita sambung kitab Bidayah Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Dalam bab yang terbaru ini bertanda juga sebab kita berhenti itu agak lama tu, tapi 2 bulan bulan Ramadan dan 2 bulan puasa. Ayat ke lama dia. Baik, sebelum tu kita baca satu hadis. Hadis ini hadis Nabi SAW. Hadis satu kata-kata Nabi SAW yang mana dia juga merupakan pentafsir kepada Al-Quran. Al-Quran, tafsiran yang paling hebat, yang paling tepat dalam mentafsirkan Al-Quran ialah Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Apabila ada satu ayat Quran yang kita tak faham, ada ketikanya dipertemukan dalam ayat yang lain, dia menjelaskan ayat Quran yang tak faham. Dan ada ketikanya Quran itu kita tak faham, kita melihat kepada hadis Nabi SAW. Bila orang tanya tentang salat dalam Quran, dia hanya menyebut beberapa perkara tentang salat. Dia menyebut tentang warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang rukuk. Dia tak sebut salat berjemaah. Maka para Nabi SAW dan Muhammad mensyariatkan salat berjemaah. Dia tidak menyebut cara-cara salat, dia menyebut aqimus salat, dirikan salat. Caranya dengan melihat kepada sunnah Nabi SAW. Baik. Maka ada juga tafsiran mengikut ulama tafsir berdasarkan kefahaman dia secara menyeluruh berdasarkan Quran dan Sunnah. Baik, ada hadis Nabi, dan hadis Nabi ni kadang-kadang kita lihat seolah-olah bercanda. Macam satu ketika kalau disebut oleh orientalis ni mereka kaji, berzihir contohnya. Berzihar, nama dia guna pronunciation dia betul tak tahu zihir ke zihar atau apa. Bahasa Arab dia panggil berzihir. Orang yang pernah mengkaji tentang hadis Nabi SAW, dia ada satu peringkat zaman di mana orang tak mau baca kitab, tak mau ambil tahu tentang Islam. Dan kita sudah menempuh zaman-zaman satu ketika ada yang bukan Islam membaca dan mengkaji tentang Islam. Membaca dan mengkaji tentang Islam, ada yang membaca dan mengkaji terus berucap la ilaha illallah. Ada tokoh-tokoh dunia yang baik-baik. Tentu kadang-kadang kita tengok ada yang bukan Islam yang baik. Baik panggil dia, panggil baik lagi daripada kita. Akhlaknya lagi baik daripada kita. Mungkin tidak sampai nas, tidak sampai keterangan yang jelas, bayan, penerangan tentang agama Allah. Ada sebahagian orang putih, antaranya tokoh-tokoh ke-70-an, Dr. Gary Miller, yang dapat masuk Islam dengan kajiannya berdasarkan kefahaman Al-Quran. Dan dia sebut betapa untungnya orang Arab, kerana orang Arab ini boleh baca Quran dan aku tak boleh baca Quran. Macam kita lah tuan-tuan, An pun, Ban Ben pun boleh baca, aku tak boleh baca langsung. Tetapi bila dihadiahkan Quran yang mana mempunyai Quran dalam bahasa Inggeris, dia baca dan dia kaji, dia tokoh matematik dan dia masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dia bukan mengaji, tetapi dia mengkaji. Ini orang-orang yang hebat. Morris Bukil masuk Islam dengan keterangan, dengan penyaksian Quran dia.
Dia tak boleh baca. Dia kata, aku tak boleh baca. Aku boleh cakap Arab. Cakap Arab pun Arab Mesir Ami. Arab Mesir Ami ni Arab kampung. Dia, kalau kita betul-betul duduk kat Mesir, kita tak pergi sekolah macam orang Mesir. Sebagian orang kampung Mesir ni, dia tak pergi sekolah. Yang miskin-miskin tak pergi sekolah. Kalau sampai ke besar, dia tak akan tulis, tak boleh tulis bahasa Arab. Dia akan cakap bahasa Ami kampung dia. Tak sama. Kampung tu dia cakap lain, dia memang lain betul. Kalau kat Malaysia ni, kita bahasa yang paling Malaysia apa mana? Bahasa yang paling Malaysia. Negeri Sembilan. Oh, belakang kan. Di mana? Johor. Bangsa Johor. Paling Malaysia. Ada negeri yang cakap dia kadang orang mengaji bahasa Melayu tak faham. Orang Rusia mengaji bahasa Melayu, ambil kursus bahasa Melayu, tapi bila dia tak faham dia. Orang Kedah ke, orang Kelantan ke, kadang-kadang ingat pelik. Orang Johor lah mungkin. Macam tu juga. Bahasa ada yang kampung yang susah difahami, Mesir contohnya. Dia kata Morris Bukil buat kajian tentang mumia Fir'aun. Dia memang pakar sejarah dari sudut tentang Fir'aun. Dia buat kajian dan dia masuk Islam. Sebab dia mengkaji, dia bukan mengaji. Jadi ada hadis Nabi SAW. Ada sebahagian pada zaman 80 kurun ke-19 yang mengkaji hadis, tetapi bukan niat untuk mencari kebenaran. Dengan niat dia untuk merosakkan sendiri agama kita. Ni dipanggil orientalis, zindiq, zanadiq. Orang-orang yang zindiq, dia saja cari keburukan, tapi dia mengaji. Dia dapat maklumat, dia cuba putar belik pula kita. Jadi dia menulis tentang muskil hadis. Muskil hadis ni benda yang mana dia buat kajian. Ada ketika mana Nabi sebut macam ni, jadi Nabi sebut macam ni. Nabi cakap macam ni, tapi Nabi buat macam ni. Dia kata Nabi ni, dia tak betul. Dia jenis cakap tak serupa bikin. Dia punya keterangan syariat dia diragui. Hadis ni tak boleh pakai jadi sumber hukum. Sebab apa? Hadis ni kadang-kadang macam ni, kadang macam ni. Sebab itulah di atas dasar tu lahirlah macam-macam kelompok. Antaranya orang yang anti hadis, yang dia tak percaya dengan hadis, ataupun dia tak anti hadis, tetapi dia kata hadis yang mana bercanggah ni kita tak pakai. Kita pakai Quran. Kalau hadis yang mana okey dengan Quran, kita pakai. Kasih Ahmad dia kata macam ni. Bukan tolak hadis, kami bukan tak mau hadis, kami percaya. Tapi cuma kalau bertentangan dengan Quran, kami tolak. Kalau tak bertentangan, kami terima. Contoh statement ni nampak macam betul, tapi sebenarnya salah. Sebab seolah-olah kita kata ada kecacatan pada hadis. Yang berlakunya muskil hadis ni, ada kata macam ni. Contoh pernah dengar hadis, ada sebahagian kata Nabi bila nak buang air kecil, ada sahabat Nabi nampak. Saya baca satu hadis tadi. Dia ada sebab-sebab kenapa cacat-cacat hadis ni, kenapa nampak macam beza-beza. Ada pernah dengar Nabi pernah buang air kecil. Dalam riwayat, Nabi bila di tengah padang pasir, Nabi tidak akan menghadap ke arah kiblat. Nabi larang buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Dan ada ketika Nabi meletakkan kayu, Nabi memacakkan kayu, memberi syarat tidak akan menghadap kiblat dan tidak akan membelakangkan kiblat. Tapi ada sebahagian sahabat ketika tidur di rumah Nabi pernah melihat Nabi buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Maka waktu itu Nabi macam bercanggah. Sebenarnya bukan bercanggah, itu kita yang bercanggah. Kita tak mengaji, nak faham macam mana, nak kenal hadis Nabi. Kenapa Nabi buat macam ni? Kenapa Nabi buat macam ni? Kenapa Nabi tak menghadap kiblat di tengah padang pasir? Sebab tempat tak tertutup. Tempat tertutup tidak ada masalah. Walaupun ada sebahagian pandangan pada Syafi'i tak ada masalah tentang, kalau Abu Hamid Al-Ghazali kalau kita baca, kita jumpa dalam tempat tertutup tidak ada masalah. Kan kadang-kadang kita teliti kan, orang nak buat rumah, dia kata tandas ni menghadap ke arah mana. Kami tak mau menghadap ke arah kiblat. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Kalau dia nak ikut pandangan mazhab Hanafi, dia nak buat rumah sendiri, silakan. Tapi kalau rumah kita, tuan-tuan, memang rumah kita macam ni, menghadap ke itu. Tandas kita memang dah siap-siap beli, siap-siap rumah, tengok-tengok memang menghadap ke arah kiblat. Tak perlu kita susah-susah untuk renovate rumah kita nak letak tandas. Kerana dalam mazhab Syafi'i, dia mengikut kepada hadis yang mana Jabir ini pernah melihat Nabi
Contohnya menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil di dalam tempat yang tertutup. Nabi dia nampak bayang-bayang Nabi dalam rumah Nabi. Rumah Nabi yang sederhana tu, kadang-kadang dia terbangun nampak bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadap ke arah kiblat. Kita pernah dengar hadis Nabi tentang, atau pernah dengar tak? Ada ketika Nabi pernah kencing duduk, dan ada ketika Nabi pernah kencing berdiri. Kata, ini cakap macam mana ni? Sat kata macam ni, Sat kata macam ni. Lalu para ulama bila bincang hadis ni, dia melihat memang Aisyah pernah menafikan Nabi tak pernah kencing berdiri. Aisyah duduk kat rumah, dia kata, aku tak nak tengok Nabi kencing berdiri. Jangan siapa-siapa kata Nabi pernah kencing berdiri. Tapi dalam riwayat ada sahabat kata, aku pernah melihat Nabi kencing berdiri. Maka waktu itu berlaku percambahan. Tuan-tuan, bila ulama tengok-tengok balik, ada kaedah dalam ilmu hadis, mana lebih utama? Yang lebih utama ialah jangan kencing berdiri. Tetapi kencing berdiri itu, kalaulah pada tempat-tempat yang memang tidak boleh duduk, maka dibenarkan kita untuk kencing berdiri. Contohnya dalam peristiwa yang Nabi kencing berdiri itu di tengah padang pasir, dalam keadaan Nabi tidak ada tempat untuk Nabi membuang qada hajat, macam tak sesuai, macam tak boleh, maka waktu itu dia benar. Ini cantiknya bila kita mengaji hadis, kita akan faham bahawa macam ni peristiwa ini, macam ni peristiwa ini. Dia beza bukan sebab Nabi ini cakap tak serupa bikin, tetapi disebabkan ada fiqh, ada alasan. Adabnya kencing itu dengan duduk. Istidrak, jangan kita ambil benda-benda ni sebagai benda yang enteng. Kerana Nabi pernah duduk di atas kubur orang yang mana tidak menyucikan air kencingnya dengan sempurna. Nabi duduk di antara dua kubur, dan Nabi waktu itu, Nabi dalam keadaan mukanya merah padam. Setelah sahabat Nabi mendengar remikan keldai yang sangat kuat, keldai menjerit kuat, Nabi pelik, kenapa ni? Sahabat-sahabat pelik. Nabi turun daripada keldai, Nabi beritahu kemungkinan keldai ini mendengar jeritan orang dalam kubur ini. Ada dua kubur, satu kubur An-Namimah, orang yang suka mengadu domba. Apa maksud mengadu domba? Orang yang suka cari pasal, orang yang suka, ni dosa besar. Namam ni dosa besar. Ulama kata Nabi duduk di antara dua kubur. Satu An-Namam, satu lagi orang yang tak jaga cara menyucikan najis. Satu dosa kecil, satu dosa besar. An-Namam ni apa dia? Dia saja suka, dia tak boleh tengok orang senang, dia suka cari pasal, dia suka gaduh dengan orang, dia mengadu domba. Dia bawa cerita buruk tentang orang, padahal dia boleh secara elok-elok. Tetap duduk dalam surau, dia boleh menegur secara perlahan-lahan di belakang, tapi dia memilih saja nak pakat-pakat menegur. Contohlah, kan? Ataupun di zaman moden sekarang, kita ni ada grup WhatsApp. Dia boleh cakap dalam grup WhatsApp, ataupun dia boleh direct PM tu. Dia kata benda ni sensitif untuk cakap, boleh PM secara direct, tetapi dia memilih untuk saja cari pasal kat tengah-tengah. Dia tak perlu keluar statement dalam Facebook. Dia boleh direct message, tetapi dia saja buat keluar statement. Ini pun sebahagian daripada namam. Kalau dia tahu benda itu, benda tak betul, ataupun benda itu boleh menyebabkan benda-benda buruk berlaku. Namam, Nabi marah. Kemudian Nabi kata, dan juga orang yang mana tidak menjaga cara dia buang, cara dia bersihkan najis. Termasuklah dalam bab benda-benda lain, istibrak. Baik, saya baca satu hadis, saya bagi contoh. Sabda Rasulullah SAW. Kalau kita baca muskil hadis, ada banyak. Kadang-kadang Nabi cakap macam ni, Nabi cakap macam ni. Cek rupanya dia ni hadis sahih, dia ni hadis dhaif. Rupanya bukannya Nabi cakap lain-lain dalam dua waktu. Kita yang tidak teliti dengan melihat hadis. Contoh. Kemudian ada dalam satu hadis, contohnya, la yashribanna ahad minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Janganlah seseorang dari kamu minum, dia minum secara berdiri. Janganlah seseorang itu minum secara berdiri. Kemudian jika sesiapa yang minum secara berdiri, hendaklah dia ni bila dah minum dia terkuat, hendaklah dia memuntahkan dia. Tak pernah dengar kan, minum diri, buang balik setengah orang kata, buang balik, muntahkan dia. Sebab betapa buruknya orang yang minum secara berdiri. Ini hadis yang pertama, contoh. Kemudian ada hadis yang kedua. Saya bawa 3 hadis kat sini. Hadis yang kedua,
Berkata An-Nazal rahimahullah, Ali radhiyallahu anhu, Ali ni pergi ke kawasan lapang dekat tengah-tengah Masjid Kufah. Tuan, Masjid Kufah. Kufah ni sekarang ni Iraq lah. Iraq. Famous ni Kufah, Basrah ni satu tempat yang sangat masyhur. Kalau orang sebut kebangkitan Islam di negara Asia Barat, orang akan sebut Basrah, Baghdad, Iraq. Kalau sebut di Eropah, Andalus. Andalus jatuh. Mereka terlepas pandang untuk melihat kepada Balkan. Hari ini orang pergi melancong Balkan. Orang pergi Bosnia, Croatia, orang pergi Montenegro, Albania. Albania ni orang Islam aman. Montenegro sampai ke Greece tak masuk dalam Balkan. Dia masuk Balkan. Masuk Balkan. Tapi negara-negara Balkan ini negara Islam yang terpinggir. Orang nampak negara Islam yang besar jatuh dekat orang Islam ni dekat Eropah, nampak Andalus, iaitu Spain. Jadi Spain dah jatuh, tapi mereka tak berapa nak konsentrate sangat dekat Bosnia, dekat Montenegro, Albania ni. Dan kalau kita tengok, ini antara negara-negara yang orang Islam, tetapi praktik Islam tu agak kurang sebenarnya. Baik, dia kata dia pergi kat kawasan lapang di pekarangan pintu Masjid Kufah dengan segelas air, lalu diminum sambil berdiri. Ali pergi kat depan masjid, Ali minum diri. Kemudian Ali berkata, inna nasan yukrahu ahaduhum an yushriba wa huwa qa'im. Wa inni ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya manusia ini, sebahagian daripada mereka tidak menyukai minum sambil diri. Demi sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti apa yang kamu lihat aku buat. Manusia ni dia tak suka minum sambil diri, sebab semua orang dah tahu Nabi tak suka minum diri. Tetapi sesungguhnya, kata Ali, tuan-tuan, sahabat ni dia nak bagi tahu apa yang dia tahu. Dia nak ajak orang. Dia nak bagi tahu sesungguhnya Nabi pernah buat macam ni. Pernah buat macam mana? Nabi minum berdiri. Kalau kita cek kepada hadis-hadis ini, antaranya hadis yang pertama, hadis ini adalah riwayat daripada Sahih Muslim. Hadis yang kedua saya baca ini, hadis Sahih Bukhari dan juga Ahmad. Hadis ini sahih. Dan kita baca pula hadis yang ketiga. Dengar macam pelik. Mula-mula Nabi tak minum diri, tiba-tiba takkan sahabat pergi minum diri, kan? Hadis yang ketiga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, saqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku menjamu Nabi minum air Zamzam. Fasharibu wa huwa qa'imun. Kemudian baginda meminumnya sambil berdiri. Aku bagi Nabi minum, kemudian Nabi minum berdiri. Minum air yang Zamzam. Begitu kan? Baik, hadis ni dia nampak macam bercanggah tiga. Yang pertama, Nabi beritahu jangan minum diri. Siapa minum diri, kalau boleh tu dia luahkan balik. Dan terlupa luahkan balik. Ini Nabi sebut, Nabi cakap. Tiba-tiba datang pula dia, Abdullah bin Abbas bagi Nabi minum, tiba-tiba Nabi minum diri. Dan waktu itu dia jamu Nabi minum air Zamzam. Orang kita dia faham cara lain. Okey. Orang kita dia akan faham apa? Nak minum air Zamzam, sunnah minum diri. Ada? Nak minum air Zamzam, sunnah minum berdiri. Baik. Inilah bila kita faham hadis ini. Sebenarnya Nabi kalau duduk Mekah, Nabi rajin minum air. Tentang duduk Masjidil Haram, pagi, petang, siang, malam, tentang minum air. Tentang duduk Masjid Nabawi, pagi, petang, tak keluar masjid, minum air. Al-Ma'u Zamzam, yang tak pernah kering. Mukjizat Allah tunjuk sampai sekarang. Allah Akbar, air Zamzam ni macam-macam orang makan dia. Maksudnya Nabi dia ni sebenarnya dia setiap kali dia akan minum duduk, dan apabila ada sebab-sebab tertentu dia akan minum secara berdiri, bukan dengan sebab air Zamzam, bukan dengan sebab air Zamzam semata-mata. Sebab minum kalaulah
Nabi SAW ajak kita nak minum air Zam-Zam dengan berdiri. Nescaya banyak hadis yang menceritakan kepada kita sahabat minum secara berdiri. Tapi Ali minum dekat Kufah di Iraq. Ali tak minum dekat, tak dengar cerita sahabat Nabi berdiri minum ketika di Mekah, ketika di Madinah. Madinah tak ada zaman dulu, Zam-Zam dah senang sampai kan. Sekarang senang lah. Di Mekah jarang kita dengar. Tapi kita dengar Ali minum di Baghdad, baru ditunjuk minum dia. Berdiri bukan sebab air Zam-Zam, tetapi berdiri, kalau ikut syarah hadis ini, Al-Imam Nawawi pernah sebut, Imam Fathul Bari pernah sebut dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar sebut dengan sebab tak ada tempat yang sempurna untuk dia duduk. Bagaimana? Tak ada tempat yang sempurna untuk dia duduk. Tetapi kalau ada kesempatan untuk duduk lebih baik. Kerana apabila tentang antara dua, bertembung antara dua, satu sunnah yang Nabi sebut dan satu sunnah yang Nabi buat, diutamakan sunnah yang Nabi sebut. Ini mengaji apa yang Nabi bagi tahu, ajak ikut mulut Nabi, dengan apa yang Nabi buat, diutamakan yang Nabi sebut. Bukan bermaksud Nabi buat itu haram. Bermaksud boleh jadi yang kita andaikan haram itu boleh menjadi hanya makruh dengan minum berdiri. Kalau tak ada sebab, minumlah dengan duduk. Tetapi sekarang hari ini, kadang-kadang kita buat high tea dengan pejabat ni, betul memang tak ada duduk kan? Di hotel memang tak ada duduk. Dia tak kopi, dia tak apa semua. Kita nak pergi cari duduk kat mana kan? Kita nak cari kenolat, penuh ada kenolat. Kita pun duduk tepi meja, kita ustaz nak minum, orang nak tengok kan? Orang nak tengok. Kalau tuan rasa tuan tak segan nak duduk pun lagi bagilah kan. Tapi kita kadang-kadang orang pergi mesyuarat dengan kod-kod kan, kita tengok dia pun segan. Janganlah marah ke orang tu, kerana ada ketikanya Nabi berdiri. Tuan-tuan tengok orang ceramah dekat Rasul kan, bagi ucapan ke Rasul, bentang belanjawan bajet 2016 3 jam dia tu contoh. Ataupun tuan-tuan sendiri kena cakap bentang kita kerja sejam. Ada ayat kat tengah, kursi tu dia kat bawah dewan. Tuan-tuan dah ada, takkan tuan-tuan nak ambil ayat pergi turun dulu, pergi minum duduk baru tuan-tuan sambung balik ucap? Tidak menjadi kesalahan untuk minum berdiri. Dan kita yang duduk bawah kalau nampak pun jangan duduk komplain, nampak sangat dah ustaz ni cakap pandai. Ya, minum berdiri je. Jenuh ustaz tu nak tahan ayam tak minum sampai ke surga kan? Tu pun balik-balik orang tak buat TO kat dia kan? Lagi dah sedih no? Contohlah, saya bagi contoh. Nampak tak? Dan macam mana kita tengok hadis ni macam kan? Saya ingat Dr. Zulkifli Bakri, orang viral lagi macam-macam lah. Zulkifli Bakri, mufti wilayah kan? Kita mau cerita lah pasal benda-benda tu. Imam Al-Zahabi senang sebut, apabila kita ni banyak benda yang kita tidak terlibat, banyak benda yang kita tak terlibat, dia kata apabila melihat perselisihan faham sesama sahabat, mereka bergaduh sesama mereka bukan nak bergaduh sesama mereka. Aku tahu yang mana lebih benar, yang mana lebih benar. Aku berani untuk menyebut yang mana lebih benar, yang mana lebih salah. Tetapi apabila Allah selamatkan tangan kita daripada darah para sahabat, dan kita kotorkan lidah kita daripada kotoran menghina para sahabat. Bukan saya nak sebut, kita itu guru saya lah, saya boleh cerita banyak benda. Apa yang dikatakan tu banyak boleh dinafikan. Tapi saya sebut akhlak, tak mau banyak cerita. Dia tengah ceramah, tengah ceramah. Biasa kadang kita ceramah, ada kursi VIP depan, sofa. Bila main giliran dia ceramah, dia kena pergi dekat restroom. Dia ceramah. Baru nanti jadi mufti pun tak selalu. Itu belum lagi tak ingat. Tengah-tengah ceramah, dia memang dah agak. Ayam ada sebelah. Saya pasal dia baru nanti jadi mufti. Waktu tu kan dia dah hantar sangat-sangat, dia nak minum ni. Dia kata, lah, saya nak cerita panjang bab berkenaan minum berdiri ni, tapi tak sempat, banyak benda nak urai. Tapi saya dah agak. Saya nak minum diri sebenarnya tak salah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata orang minum diri salah kalau dalam duduk keadaan macam ni. Tapi saya rasa segan izinkan saya berduduk minum diri.
Dia ambil air, dia pergi minum dekat atas kursi. Segan dia sebab baru letih jadi mufti juga. Jadi dia segan nak minum berdiri. Dia pergi memilih untuk minum duduk. Dia memilih, orang tak kata apa, tak apa lah. Dia nak bagi tahu janganlah lepas ni kalau ada orang minum diri, apa kata tak dia dah. Tapi aku memilih untuk nak duduk. Izinkan saya. Dia duduk. Nak duduk itu akhlak dia. Akhlak dia. Apalah. Dan orang ni macam-macam kan. Kat mana kita tadi? Sikit je semua. Memang saya baca hadis tadi saya dah mau keluar sikit. Muka 67. Berhenti 67 ke sambung 67? Sambung balik. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu berbaki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, ilmu masail khilafiyah, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya, dan juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadat, dan supaya engkau mengerti jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Anda nampak? Imam Al-Ghazali ini dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Orang yang saleh, orang yang kalau siapa yang melalui jalan-jalan kerohanian, dia akan mengenali Al-Imam Ghazali. Bagaimana di markas Nizam yang dia duduk dekat situ, bermunajat dengan Imam Ghazali dengan karangan Ihya Ulumuddin. Yang macam-macam, yang menyentuh hati. Kalau kita baca ni banyak ayat-ayat yang menyentuh hati. Imam Ghazali dia sendiri beritahu, kalaulah kita dah habis, contoh kita dah mengaji, kita dah tahu hukum akal semayang, kita dah tahu hukum akal banyak benda dah, duduk saja-saja tidak masalah untuk kita mencari ataupun mempelajari ilmu-ilmu mazhab. Kalaulah kita tak mengaji lagi benda-benda asas, tiba-tiba kita nak mengaji ilmu mazhab, mungkin ada masalah bagi mazhab, bagi Imam Ghazali. Tapi bagi orang yang dah biasa, yang dah mengaji banyak tahun dah, tuan-tuan mengaji bab solat dah banyak tahun dah, sekali-sekala duduk saya saja, ustaz kami nak tanya, mazhab Hanafi saya tu saya pergi haji kan, saya tengok dia semayang macam ni. Kalau orang baru masuk Islam, kita tak apa, cek mengaji yang ni dulu. Yang tu nanti kita cerita hari ni. Tapi kalau lah orang tu memang dah mengaji bab semayang lama dah, tiba-tiba dia pergi Mekah, dia nampak ustaz, saya nampak dia orang semayang macam ni, betul kan? Waktu tu boleh untuk kita ni ada waktu yang senggang belajar ilmu-ilmu mazhab-mazhab yang lain supaya kita lebih lunak dan kita lebih faham. Dan kata Al-Imam Ghazali, terkadang timbul waktu engkau berbuat ibadat supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan. Saya bagi contoh. Bila bab hari ini orang bincang tentang bab jamak salat. Jamak salat. Tuan-tuan pernah dengar tak jamak waktu jam? Ada orang sebut jamak salat ketika traffic jam. Pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar? Pernah dengar kan? Jamak salat bagi doktor bedah. Pernah dengar tak? Doktor bedah yang menjalani pembedahan, dia boleh melakukan salat jamak. Pernah dengar? Orang yang mengaji dekat luar negara, dia terpaksa berhadapan dengan exam yang mana waktu untuk dia keluar semayang tu tak cukup. Di luar negara ni dia bukan hormat, dia tak kisah student ni semayang tak semayang, tak kena buat. Jadi ada sebahagian ulama yang mengatakan boleh jamak. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kadang-kadang zuhur dan asar waktunya sempit, waktunya sangat singkat, dia tak sempat, dia terpaksa buat jamak. Jamak tanpa qasar. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, jamaah tak boleh, melainkan musafir dan satu lagi apa? Dan betul masa apa? Dan satu lagi dan hujan. Pernah dengar kan? Bila mana sahabat Nabi nak datang solat, dan Nabi tengok dalam keadaan mereka datang solat, Nabi tengok macam keadaan dia dan nak datang asar balik ni, nampak gaya memang habis ni leceh, memang habis ni kotor, maka Nabi suruh buat jamak. Okey, jamak di masjid. Sebab itulah ada perbincangan dalam bab
Bila mana berlaku banjir di Kelantan, macam mana? Boleh tak boleh? Mereka semayang Jumaat macam mana? Mereka nak semayang Zuhur Asar tu macam mana? Dalam keadaan bahayanya nyawanya dengan ayam duduk atas bumbung rumah saja, macam mana? Boleh tak boleh? Ada sebahagian ulama membenarkan dengan keadaan dia tak tahu lepas ni macam mana, lepas asap ayam makin naik ke apa ke. Ini banjir. Tapi dalam mazhab ni kenapa? Kita pernah dengar boleh dalam waktu Dr. Bedah pun boleh buat jamak. Inilah kata Al-Imam An-Nawawi apabila kita mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bila kita tengok ada pandangan-pandangan, barulah boleh ambil pandangan ni sebab dah jadi kesukaran untuk kita. Dr. Bedah dia tak boleh buat pasal dia hanya boleh buat jamak. Pembedahan daripada pukul 12 sampai pukul 5. Dia tak boleh tinggal 6 orang. Macam mana nak buat ni? Tertinggal Zuhur ni 12 sampai 5. Akhirnya dia niat jamak takhir. Contoh, habis waktu pembedahan pukul 5, Zuhur dah habis, dia bangun solat asar, dia bangun solat Zuhur tanpa qasar, kena buat 4 sebab dia tak musafir. Ini bukan mazhab Syafi'i, ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi bila kita ambil, kita dapat kelonggaran. Betul tak? Fatwa berkenaan dengan orang yang mana duduk di Masjidil Haram bersentuhan lelaki dan perempuan, tidak perlu mengulangi wudu'nya. Betul tak? Daripada mana kita dapat? Apabila pandangan ulama melihat kepada mazhab-mazhab yang lain. Siapa dapat ringan? Kita dapat ringan. Kita dapat ringan. Sebab itulah bila mana kita mengaji, kita akan melihat agama ni tak susah mana. Agama ni banyak memberi banyak pandangan yang menjadikan kita lebih lunak dan kita lebih berbudi bahasa dengan setiap orang. Berbudi bahasa, kita akan jadi mungkin dia ada pandangan dia mungkin ini pandangan aku. Kita duduk, saya duduk, contoh kita semayang dekat airport, kita semayang kat airport. Hari tu saya sampai waktu tu pukul 3 pagi. Kita nak buat takhir Maghrib dan Isyak. Tiba-tiba datang seorang Pakistan, kan? Pakistan bermazhab Hanafi, itu masyhur Ahnaf Hanafi. Bila kita kata kami nak buat sembahyang ni, saya nak buat sembahyang jamak. Kita tak boleh jamak. Jadi dia takkan sembahyang. Kamu nak buat apa? Sebab ada sebahagian dalam mazhab Hanafi yang mengatakan tidak ada jamak, yang hanya jamak adalah ketika berada di Mina. Okey? Itu sebahagian. Okay. Jadi bila kita nak buat ni, kita kata tak apalah, you nak buat isyak, kan? 2 rakaat, I nak buat Maghrib dengan Isyak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita jamak takhir, kita boleh buat mana-mana dulu. Okey? Mana-mana dulu. Nak buat Maghrib dulu pun boleh, Isyak dulu pun boleh. Cuma mazhab Syafi'i dia mengutamakan buatlah yang waktu itu dulu. Contoh kalau jamak takhir, buat Isyak dulu baru Maghrib. Tapi kalau nak buat Maghrib dulu kemudian Isyak, tidak menjadi kesalahan. Itu takhir. Kalau jamak takdim, nak buat Maghrib dengan Isyak dalam waktu Maghrib, wajib buat yang Maghrib dulu. Okay? Jadi saya nak peristiwa dalam surau tu macam mana? Kita kata, you nak buat Isyak, you nak buat apa? Dia kata, I nak buat 2 rakaat qasar. Saya pun nak buat Isyak 2 rakaat, tapi Maghrib belum buat. Tak apalah, kita semayang Isyak dulu. Kami semayang Maghrib. Saya kata, kita semayang Isyak sekali. Saya semayang Maghrib, kamu habis, saya sambung lagi. Jadi tak buat jamak, dia tak. Sebab mazhab Hanafi dia kata, solat pada waktu. Solat pada waktu. Jadi waktu tu kita tengah duduk, dia kata, tak boleh. Tak boleh dia tak. You kena buat Maghrib dulu. You kena settle hutang dulu, baru boleh buat semayang yang seterusnya. Memang Hanafi begitu. Kena settle hutang dulu, baru boleh buat solat Isyak. Dia wajibkan. Jadi waktu itulah
Kita tak ada masalah lah, ikut suka dia lah. Dia kata kita pun buat maghrib dulu, lepas tu kita buat isyak, tak ada masalah. Tapi bila kita duduk, kita bincang, dia tanya kita orang mana, kan? Muka macam kita ni, dia kata muka Indonesia lah, kan? Dan kita pun jawab Australia lah. Orang mazhab Syafi'i kami baru kita sembang, oh dia pun okey, dia faham. Inilah keluasan mazhab, dia kata Imam Ghazali. Bila kita duduk saja kita mengaji dalam maghrib. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan masa menuntut ilmu masail khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau, dan dia telah berjaya menanamkan satu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, iaitu cinta pangkat dan harta benda. Apa kena mengenal mengaji ilmu masalah khilafiyah dan juga dengan cinta pangkat? Oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, lalu nantinya engkau akan menjadi alat tertawa syaitan, maka ia membinasakan engkau dan akan mengkolok engkau. Apa maksudnya? Bila kita hanya berbincang tentang masalah khilafiyah, lah ni apa pun tak ada, amal pun tidak ada. Amal pun tak ada. Dia bercerita yang tu yang ni tadi. Macam orang cerita lah, sembahyang tarawih berapa rakaat? Kan 8 ke 20, 8 ke 20. Kan? Yang ni mazhab 8, yang ni mazhab 20. Satu lagi mazhab tak ada langsung. Kan? Yang ni dia kata takut bincang-bincang, yang ni tak ada langsung. Janganlah sampai tahap macam tu. Apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadat yang telah kami sebutkan, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya, bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau mencari ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu sesuatu kecuali dengan redha Allah dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadat-ibadat sunnah. Yang paling penting adalah engkau memastikan keikhlasan niatmu, kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedaya orang-orang yang jahil, dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki-kaki orang yang cerdik pandai. Yang kedua, bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau puasa berbuat ibadat seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang, maka ini adalah darjat orang yang abid dan cara hidup orang yang saleh. Dengan cara ini engkau juga dapat tergolong di kalangan orang yang beruntung. Nampak Imam Ghazali letakkan yang pertama, orang yang cerdik, pandai dan beramal. Orang yang nombor dua, dia tidaklah pandai sangat, tapi dia beramal, dia juga selamat. Dan yang ketiga, bahawa engkau buat pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati-hati orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan mereka, seperti berkhidmat kepada para ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berulang alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makan kepada fakir miskin, atau mencari orang sakit, atau menghantar jenazah. Semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat sunat sahaja, kerana amalan seperti ini selain sebagai satu ibadat, ia juga merupakan pertolongan Allah. Maksudnya, kalau tak bolehlah rajin nak ibadat, serve manusia, jadi baik dengan orang, jadi baik dengan orang. Saja-saja tak tahu, jadi baik. Duduk-duduk turun-turun kat jabat, tak tahu saja, biar dia lebih bagi biar kat kawan ni. Ada orang tengah nak nega makcik, nega nasi lemak RM1.50. Setiap hari dia nak cari lima kupang tak jumpa. Makcik hari ni tak apalah, makcik RM5 dia makcik ambil ada rezeki makcik. Saja, tak ada masalah. Boleh buat tak? Boleh buat. Tuan balik saja-saja, tuan tengok balik 2-3 pagi malam, tengok juga, dia buka mata, dia tengok kat depan tu, tuan. Dia terkejut nampak kita. Sian kat dia. Kita ambil pun, ambil lah bukui makan. Kan? Orang asyik bagi kontrol kat kita, kita pun bagi kat dia. Kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tuan lalu-lalu tuan nampak, tengok dia duduk kat depan ni. Aku ni jarang duduk kat rumah. Dia lah jaga anak ni dia. Rumah aku ni tak ada harap lain lah, harap dia dah jaga pakat ni. Jadi kita pun ambil lah RM10. Asal panggil dia, kita bagikan dia RM10. Tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Ini ihsan, sifat yang Nabi ada, sifat yang para sahabat ada. Para sahabat Nabi ihsannya sangat banyak. Walaupun mereka bukan orang yang senang, bukan orang yang kaya, tetapi ihsannya Masya Allah. Ihsan sahabat Nabi ni Masya Allah, dia punya simpati ke orang ni Masya Allah. Abu Bakar ni sampai dia jalan kaki, dia nampak orang tua, aku lambat nak pergi sembahyang ni, tetapi bila mana orang tua di depan, aku tak tergamak nak potong dia, takut dia kecil hati, dia rasa dia tua. Jalan lambat sampai macam tu. Ihsan, dia punya sifat simpati, sifat kasih. Inilah sifat se-manusia. Yang jarang, kadang-kadang kita ni kurang kena banyak ada. Dan yang keempat,
Jika engkau tidak membuat salah satu daripada 3 perkara tersebut, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu, dan juga mereka selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dalam kemaksiatan, maka dengan itu engkau akan mendapat darjat ashabul yamin, sekiranya engkau tidak mendapat darjat as-sabiqin. Apa dia? Ada 4 benda yang terakhir. Kalaulah tak boleh tolong orang, tak boleh buat ibadat, tak boleh jadi orang paling pandai, boleh bagi sumbangan kepada masyarakat, jangan timbulkan masalah pada orang lain. Itu yang simple. Jangan ada masalah. Anda apa pun tak boleh, tiba-tiba anda masalah. Ya, dia apa pun tak ada. Kan? Apa pun tak ada. Tapi dia lah masalahnya. Biarlah orang ni, kita jadi orang yang tak menimbulkan masalah kepada orang. Ada 4 golongan, saya ulang balik. Yang pertama, orang yang mengetahui, orang yang memberi manfaat, alim, kemudian dia beramal. Satu, dia bagi manfaat. Maksudnya kalau kita ni, contohlah tokoh masyarakat, organizer program ke, buat apa-apa ke, dia seronok buat kebajikan masyarakat sendiri. Ini orang pertama, as-sabiqin. Nombor 2, dia tak boleh, dia tak reti nak handle. Saya ni Pak, saya tak berapa pandai, tapi saya bantu ayah saya pandai. Dia ada geng tu. Saya duduk kat belakang, saya tak apa, bab pasal kemah main saya. Ini orang macam ni, betul? Kodrat dia bagus. Nombor 3, orang yang mana? Dia pun taklah berapa alim baik sangat, tapi dia bab tolong orang ni, betul? Masya Allah, hati budi dia cukup baik. Dia hati budi dia cukup baik, orang yang jadi baik dengan orang. Dan nombor 4, dia apa pun tak ada, pasal kemah pun tak ada, apa pun tak ada, dia duduk diam sorang-sorang. Dia duduk saja sorang-sorang. Tapi dia tuan-tuan, dia tak kacau. Dia tak kacau orang. Dia sorang-sorang, orang tanya dia, dia pun diam sorang-sorang. Tapi dia tak datangkan masalah pada orang. Tak apalah tuan-tuan, kita bijak sekali lah. Masing-masing kita duduk kat kejiranan ni, kita tahu lah, ada orang macam ni, ada orang macam ni, ada orang macam ni. Kan, karakter macam-macam karakter. Kita toleransi sama kita, insya-Allah. Allah suka dengan orang ihsan, Allah suka dengan orang yang menyatukan orang, islah, orang menyatukan orang. Allah suka dengan orang berbuat baik dengan orang, dan Allah suka dengan orang yang tak mendatangkan masalah pada orang. Semoga Allah mengampunkan kita kalau kita tak ada dalam golongan ini. Kita ada golongan yang kelima, golongan yang selalu menimbulkan masalah pada orang. Kata Imam Ghazali yang terakhir, iaitu dia tidak menjadikan orang-orang sekeliling terganggu dengan lidah dan tangannya. Maksudnya, boleh jadi tangan dia cari pasal dengan orang, ambil harta orang, sakiti orang, ataupun dengan lidahnya. Maksudnya, masa kita sekarang ni, dia pun tak komplain banyak orang yang belah. Masa mudanya tak komplain banyak. Dia faham, aku faham, aku lupa, tak ada yang cakap dengan saya. Jadi, semoga Allah merahmati kita, insya-Allah. Jadi ada beberapa soalan sikit. 1, 2, 3, memang tak ada. Baca lagi besok insyaAllah. Saya kalau ada kesempatan kita baca lagi. Sekarang muskil hadis. Muskil hadis ini kebanyakannya kalau mengajar hadis dia suka, syekh-syekh dia suka baca muskil hadis. Dia akan mendatangkan minat orang untuk mengaji hadis. Macam saya baca tadi, dia akan mendatangkan orang minat. Orang rasa, oh hadis ada kata macam ni, patutlah kita dengar. Kan ada beza rupanya yang tak tahu tu kita. Sebab hadis ada pertentangan. Tuan-tuan pernah lupa hadis Nabi tentang jaga kebersihan binatang-binatang kotor Nabi tak suka. Kan? Apa maksud binatang kotor? Termasuklah lipas Nabi tak suka, lalat Nabi tak suka. Apa nak boleh buat lauk? Ada masak lemak cili api boleh lipat. Lipat panggang tak ada. Lalat tak ada. Tetapi dalam satu hadis, apabila lalat hinggap dalam air, Nabi suruh celup dan Nabi suruh keluarkan dan Nabi suruh minum, tak ada masalah. Kan? Orang tutur orang, macam mana ni? Yang tu bukan kerana bakteria dan sebagainya. Ada kupasan. Ini pun muskil hadis. Tentang bab ada yang kata muntah itu batal wudu. Ada hadis Nabi kata sentuh alat kemaluan batal wudu. Ada yang dalam bab sebahagian kata tak batal wudu. Ini bukan Nabi yang kontradik. Yang tak fahamnya adalah kita pelan-pelan sikit kita mengaji. Saya pun mengaji juga. Saya cari buku, saya suruh orang balik buku, dia balik ke dia ada.
Faham? Jadi insyaAllah semoga Allah rahmati kita, Allah berusaha kita, Allah memberikan kita yang orang-orang soleh. Betul? Ramai ni Taman Tasik pun ramai orang main Pokemon kan? Dia ada banyak mana lah, penuh. Pokemon Go. Taman kita ada tak? Banyak. Ada kan? Taman Tasik penuh, Masjid Bandar Baru penuh. Saya perasan Haji kena banyak kat Pikachu dekat Surau Macam. Yang bagi ramai-ramai. Taman penuh, Taman Tasik tempat kau tu penuh. Malam-malam. Dia balik tadi pejabat. Lalu nampak parking ramai. Orang tengah cari Pokemon. Di masjid pun ramai. Di masjid pun ramai. Masjid Bandar Baru Wangi pun ramai juga orang cari Pokemon. Dan dia cari sampai ke tamu masjid pun ada doa. Ya Allah a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.